Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul. Minta maaf terlambat. Baik. Kita untuk meneruskan kelas meeting kita berkenaan dengan bahasa Arab bagi memahami Quran. Sebenarnya kita bincangkan itu, alhamdulillah pada doa kita dah sampai yang ke 6 Kita sampai ke 6. Yang tajuk berkenaan dengan buku latihan tu kita akan gunakan, kita sampai tu pada huruf jar huruf jar ataupun kata sendi kot kalau kita gunakan. Kalau bahasa Inggeris preposition kot, dia punya keadaan penggunaan dia. Okay, jadi kita hari tu kita ambil, kita cuba untuk bincangkan sebahagian daripada kalimat tersebut, dan kita kata kita ambil dua, min dan juga ila. Min dan ila. Min dari ila ke. Min dari ila ke. Kita ambil itu min dan juga dari dan ila ke, min dari ila ke. Okay, jadi yang kita perhatikan, kalau sekiranya kita boleh perhatikan macam saya kata itu, bila kita baca Al-Quran Karim, dan memang sepatutnya kita dah boleh pekalah berkenaan dengan kalimah-kalimah macam ni. Ya, cuma macam yang ini, min dan juga ila ni yang Quran Karim dia pasal dia kata sendi, dia pada bergantung pada ayat lah, tak macam kata ganti nama itu yang kita boleh cuba cari dalam perbualan contohnya kan, ataupun dalam konteks cerita. Macam bila kita cerita tentang kisah surah Yasin tu, kita boleh cari dekat situ dia punya kedudukan kalimah-kalimah ni. Okay, kalau dia kata dalam konteks min dengan ila ni, dia tidaklah sebanyak sedemikian lah. Dia ada tapi dia tidak sebanyak macam kata ganti nama. Dia berdasar kepada ayat, dan memang ada yang kita jumpa, ada yang tak jumpa. Okay. Kalau kita lihat kepada latihan yang pernah kita buat dahulu, itu berkenaan dengan orang-orang munafik, tentang orang-orang munafik dalam Al-Quran Karim. Kita dapat lihat sebahagian daripada penggunaan sebahagian penggunaan min dengan ila ni ada berada kat situ. Okey, cuma mungkin kita tengok kat bahagian adalah bahagian yang mana kita dah belajar dulu, lebih mudah. Sekejap. Okey, tukar kejap. Okey, kalau kita lihat hari tu ayat yang kita ambil, kalau kita ambil daripada situ sampai ke 13, kita akan jumpalah sikit hampir macam ilah, tak nampak sangat. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayat ke-8. Maksudnya kan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Okay, kita baca itu Baik. Daripada yang kita baca ni yang ilah tak jumpa ilah sangatlah. Kita jumpa min ada banyak kali. Okay. Allah firman wa minan nas, wa dan minan nas dari kalangan manusia, daripada manusia itu may yaqulu, ada sesiapa yang orang-orang yang yaqulu berkata amanna, kami telah beriman kami. Yang kita dengar tu jumpa kita belajar dulu. Billahi wa bil yaumil akhir, billah dengan Allah, wa bil yaumil akhir dan dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin dan namun tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka menipu daya Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu daya kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyedari. Fi qulubihim marad, dalam kalbu mereka ada penyakit. Itu keraguan. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan mereka penyakit. Ada sakit, maka tambahkan lagi penyakit. Ya. Walahum adzabun alimun, dan untuk mereka ada azab yang pedih. Bima kanu ya'malun, dengan sebab apa mereka dahulu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa mereka dahulu dustakan. Wa idza qila lahum, dan bila dikata kepada mereka, lahum dia bukan macam ilah, dia lah. Lahum ni dia pasal digunakan macam apa, berkata-kata kepada, dia tak gunakan ilah. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, yang kalian buat kerosakan di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, hanyalah kami ni orang yang membuat pembaikan. Ala, ketahuilah, innahum, sungguhnya mereka, humul mufsiduna, mereka lah membuat kerosakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak menyedari. Okay, jadi dari sini kita dapat lihatlah, min adalah jumpa sekali, ilah tu tak ada langsung. Jadi okay, sebab tu saya kata macam kalau macam kata sendi ni atau preposition ni, kalau kita nak fahamkan dalam Quran Karim, dia berdasar kepada ayat yang kita belajar, dia tidaklah sebanyak seperti mana kata ganti nama yang sebelum ni. Ganti nama macam huwa, hum, kan, anta, antum, ana, nahnu, huwa, hum, dia, mereka, anta, antum, kamu, kamu semua, ana, nahnu, saya, kami. Okey, yang itu sebenarnya dia lebih banyak. Dia lebih banyak dalam Quran Karim berbanding dengan yang lain. Kata ganti nama. Boleh kata setiap muka surat kita akan jumpa. Dia baca tadi kan macam dalam apa, macam bila kita tengok tadi dalam muka surat yang kita tengok tadi kan, Al-Baqarah tu, hampir satu muka surat tak ada langsung ilah. Hampir tak ada langsung ilah. Okay, min ada sekali. Okay, kalau muka surat sebelum tu adalah min, tapi min dia ada min campur ma. Jadi min ma. Tak boleh. Yang kalau kita lihat, yang kalau kita lihat penggunaan mimma ni, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ustaz saya kau minta maaf, Al-Baqarah sorry. Saya tak tengok tadi. Okey. So, jadi apa min dan ilah ni macam kita sebutkan, apa dia punya bentuk. Kadang-kadang cuma min ni kan. Okey.
Surah tadi kan Al-Baqarah dia cuma bentuk dia kalau tadi kan minal kan min jadi minan nas. Dia huruf nun tu akan hidup. Bila selepas dia mati kan dia tak ada min terus kan. Min kita belajar min tapi bila kita terus cantum macam tu dia akan mina. Dan kadang-kadang dia ada bentuk yang macam kalau dekat awal surah Al-Baqarah tu kan kita lihat ayat pertama sampai ayat kelima. Dekat situ sebenarnya ada min tapi bentuk dia agak unfamiliar lah kepada kita. Bagi yang baru belajar min tu akan ada idgham, dia min ada nun mati tu kan bertemu dengan mim tapi ditulis dulu terus dituliskan dengan mimma. Atas zaman para sahabat tulisan macam tu. Dia tak tulis min ma tapi tulis mimma. Okey, contoh macam ni dia kata alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Dekat sini Okey, alif lam mim. Allah Ta'ala saya tahu maksud dia. Zalikal kitab ini. Kitab ini. La raiba fi, tiada keraguan padanya, itu daripada Allah Ta'ala. Petunjuk untuk orang bertakwa, hudan petunjuk lil muttaqin untuk orang bertakwa. Alladzina yu'minuna, yang mereka orang-orang yang beriman, orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Dengan yang ghaib, wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa razaqnahum kami rezekikan mereka, yunfikun mereka infakkan. Ni mimma ni. Mimma ni dia sebenarnya asal daripada min campur ma. Min ma kan. Mimma. Pasal nun mati bertemu mim dia jadi idgham, so ditulis dengan mimma. Asalnya adalah min ma. Ni yang kemudian agak rumit bagi sesiapa yang baru belajar tentang bahasa Arab, mungkin kadang-kadang tak sedar. Kita cari min tapi dia datang dengan bentuk macam tu. Mimma. Ya, mimma. Daripada apa yang. Dari apa yang razaqnahum kami rezekikan, hum mereka, yunfikun mereka infakkan. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang yu'minuna beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wama unzila min qablika, dan apa diturunkan sebelum daripada engkau. Wabil akhirati hum, dan dengan akhirat mereka, yuqinun yakin. Mereka yakin. Ulaika, mereka itulah, ala hudam min rabbihim, ni ada min. Di atas petunjuk min rabbihim, min dari rabbihim Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum mereka lah al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Jadi kat sini dalam ayat 105 ni ada dua kali dalam min. Satu bentuk macam ni, satu lagi bentuk yang macam ni. Bentuk macam ni. Ustaz, min qablika tu ada kan? Unzila min qablika. Min qablika, yes, satu lagi. Min qablika. So, jadi macam bila nun mati ni dia kena jumpa dengan mim mati, berjumpa dengan huruf iklab, berjumpa dengan berjumpa dengan huruf ikhfa, berjumpa dengan huruf idgham. Dia akan bunyi dia tak jadi min sajalah. Even though kalau kita lihat kan pada bentuk asal yang kita ditunjukkan pada kita, kalau kita tunjukkan di sini boleh buku tu ada rupa dia macam ni, min kan. Tapi bila kita baca dalam Quran Karim, dia tak semestinya rupa macam tu. Dan contoh tu pun tunjukkan mir rob kan. Dia jadi memang kena peka sikitlah penggunaan kalimah ni. Yang kita kata kalau kita tak perhatikan betul, kita mungkin kita lepaslah. Tapi ilah sampai sekarang tak jumpa. Tengok itu kan. Tak ada. Dalam ayat yang tu tak ada sampai ke bawah. Okay, jadi kita dapat lihat penggunaan tu min. Min.
Okey, sekejap. Kalau boleh tengokkan kita try. Okey. Oh, ada sekali satu Ila. Lupa tak pasal ni. Ni Ila. Ni. Ni Ila ni. Ha, ni saya pasal lah. Pasal jumpa dia rupa dia bukan Ila. Ila Okey, kalau sekiranya dia tak bercantum, rupa dia macam yang kita tengok dekat dalam ayat tu lah. Dekat dalam contoh yang kita berikan. Macam tu rupa dia. Okey ni. Tapi ketika bercantum, rupa dia akan jadi ilai. Jadi ya. Macam ala jadi alai kan. Dia tak boleh letakkan rupa yang kekal Tengok balik. Okey ni sini. Kita cari juga kat mana apa yang kita boleh tengok banyak dalam serius. Dalam Baqarah sampai apa? Sampai ayat 142 baru 5-6 ayat ilah je digunakan. Tak banyak. Okay. Tapi ilah ini lah ini Ni ilah ni. Mimma dari apa yang ini dia turunkan. Ustaz, ada orang cakap ayat 14 ada ilah yang bentuk asal. asal. Kalau ilah syayatinihim. Kita tak baca tak baca ayat tu. Tadi kita berhenti sampai 13 je. Kita berhenti sampai 13 Kita tak baca ayat 14 kita tak baca. Okey, so jadi dalam tajuk ni memang tak apa kita kata rupa adalah rupa. Kalau kita nak tengok rupa kan. Macam ni ilah kan. Macam lain 3:14. Ni ayat ni. Sampai 20 pun sebenarnya dia baru ada 2 ilah saja. Yes. Ilah sampai 20 ilah hanya 2 kali. Hanya 2 kali je. Satu lagi bentuk ni. Ni bentuk yang kita kata ni lah. Yang tadi kita bentuk yang kita mula-mula asal tadi. Ni. Ilah. Ilah macam dalam buku kita. Tapi kalau andai kata bentuk tak bercantum dia, bentuk bercantum dia rupa dia macam yang tadi ilai. Ilah atau ilai dia memang tulisan dia pun asal dia macam ya. Dia gunakan alif maksurah yang gantian bagi ya. So bila kita bercantum dengan kata-kata nama dan sebagainya, dia akan keluar jadi ilaihi, ilaika, ilaikum. Macam ala jugalah. Kan ala punya juga. Okey. Jadi daripada sini kita perhatikan tadi dia tidak banyak sangat. Jadi saya bilang sampai 180. Tak banyak sangat. Tidak terlampau banyak. Okey. Tapi bolehlah tak bersignifikan banyak sangat. Dia ada tapi tak banyak. Okey. Okey, jadi itu yang min dan juga ilah. Min dan juga ilah Okey. Selain tu daripada min dan ilah kita ada an daripada juga ala. An ala. An dan juga ala. An dalam Quran Karim boleh maksud daripada kadang-kadang maksud mengenai kan, mengenai kadang-kadang maksud daripada mengenai bagi pihak yang ada juga an. Anhum. Anhum kadang-kadang datang daripada bentuk pengertian tu. Okey. Dan juga ala daripada start an contoh dalam ayat diberikan
dalam surah Al-Ma'idah ayat 91, Allah Ta'ala nyatakan wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah, dan dia itu syaitan akan menyekat kamu daripada mengingati Allah dan daripada solat. Menyekat kamu daripada ingat Allah dan daripada solat. Sekat kamu daripada. Kena from, masuk from. Daripada, okey, daripada. Tak, macam mana nak beza guna min yang daripada tu dengan an? Macam mana? Dia tak ada Min beza pun daripada sebenarnya. kan? Dia tak ada beza. Cuma masuk dari from macam apa? Contoh macam kalau dia kata protection macam kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tak sebut a'udzubillahi anisyaitonirrajim. Kita sebut dari saya cakap dia punya penggunaan tu kita memang ada separuh huruf jar ni dia ada perkataan seerti. Contoh macam saya dapat ini daripada Zaid. Ataupun saya kata daripada Zaid. Macam bila kita belajar hadis kan. Apa kita sebut daripada kan, from. In English the usage bunyi samalah. From Umar bin Khattab, from Aisyah, from. Kita gunakan kalimah from tu dengan keadaan apa macam kita macam seek refuge from pun kalimah dia satu, tak ada beza. Okey. Cuma bila dalam penggunaan kan untuk orang Arab bila gunakan benda ni dia tak gunakan macam seek protection from tu, dia takkan gunakan from to mean. Dia tak gunakan cari minta perlindungan daripada syaitan tu, dia takkan gunakan min dari macam position kan. Mana avoiding something daripada kita akan panggil from. Avoiding from gunakan an. Tapi kalau I came from, saya datang dari satu tempat, digunakan min. Dia gunakan min. Dia takkan gunakan bentuk yang tadilah, bentuk yang satu lagi. Dia dan macam pada segi penggunaan kan kadang-kadang min pun ada maksud daripada dia akan maksud about kan, tapi cuma yang original meaning kita faham. Min dari ila ke, okey, an daripada, ala di atas. Cuma dari segi penggunaan tu usage tu kena banyak baca sebab exactly sebenarnya memang kalimah an atau min ni dia mempunyai banyak maksud. Sekejap saya kena buka nota lain. Kalau buka nota lain kan jadi sekejap. Saya kena tunjuk, kena refer lain sekejap. Contoh kan kalau kita nak kena tunjuk juga. Sekejap Ni yang belajar datang kelas bahasa Arab kena faham Quran ni, kamus biasa beli tak? Soalan. Ada beli kamus biasa tak? Kamus untuk belajar bahasa, kamus tu lah kamus Arab lah. Arab Inggeris ke. Ni kalau boleh kita tunjuk sikit sekejap. Cek. Okay, contoh ini. Mudahkan kerja sikit. Kalau anda kata nak terangkan benda ni tanpa kamus, maksudnya payah sikit ni. Okay, ini kamus kan. Sekejap. Itu mungkin ini boleh share kot kalau tak tahu besar mana. Tak besar ni, sekejap.
Dan ni kalau ada jumpa pun yang fizikal beli. Tapi buat sekarang ni saya tunjukkan yang PDF dia. Baik. Okey, to mine. Sekejap. Nak min. Okey. Okey, min min tengok min. Dia ada meaning-meaning dia yang berbeza. Okey, sini, start dari sini Okey, kalau min min ada daripada tempat, kan. Contoh macam apa, daripada orang, daripada sesuatu, from a place, from someone, something, from here, dan etc. lah, min. Kemudian kadang-kadang min tu boleh maksud dengan tabaid, dengan apa, from among, daripada sekumpulan. Contoh macam Ali is from the student, kan. Ali daripada kalangan pelajar-pelajar berkenaan. Minas sahabah, ataupun daripada kalangan para sahabat, min tu. Okey. Kemudian ada min tu masuk pada sebahagian, some macam I ate from, saya makan daripada benda tersebut. So dia akan guna min je tu. Ataupun min tu maksud consist of tu. Consist of, kalimah of tu. Made of, masnu' min, dibuat dari. Kemudian ada yang maksud min tu serupa macam an. Macam tadi akak kita tanya, kan, macam nak bezakan an dengan min. Ni tu meaning lain dia lah. Okay. Kemudian min ada daripada since. Macam kita kata semenjak. Semenjak tahun sekian-sekian. Since sekian-sekian. So jadi ada ni. Ada yang maksud min atau for. Kemudian lain dia tu ada min abra. True. Mana pass through, kan. Melalui jalan sekian. Okay. Via sekian. Okay. Kemudian min ada maksud dengan than, bigger than, khairum minhum, macam khairun minhum, lebih baik berbanding mereka, than them, better than them, lebih baik daripada mereka, khairum minal ula, walal akhiratu khairum laka minal ula. Itu than. Walal akhiratu, benar-benar akhirat, khairul laka, lebih baik untuk engkau, minal ula, daripada ula ini yang pertama itu dunia, ya. Tapi min tu maksud dengan dan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Macam min tu aksara min, lebih banyak berbanding, lebih besar berbanding, bigger than, dia menggunakan min tu maksud tu sekian. Okey, lepas tu ada masuk min ni daripada al-janibul aisar min al-hisab al-jari. Mana debit, mana sudut kiri, dipanggil apa, laju kiri tu dipanggil min. Okey, kemudian min ajli, demi kerana. Min aina, dari mana. Min sama, dari itu. Min jarak, dari kerana jarak, jarang guna. Min haitsu, dari sudut. Okay, tapi itu ada gandingan lah, kalimah gandingan. Apa yang pernah dikata, ya ini semua kena sudut belajar dekat kalimah-kalimah tadi baru jumpa maksud dia. Tapi min nampak macam kita sebut tunjukkan tadi, daripada awal dia maksud dari asal dia dari masuk from place, from a person, from something kemudian dari itu off, masuk off, one off one of a group, min. Kemudian ada min tu maksud dia some of. Kemudian ada yang kata consist of, tapi consist of, made of. Kemudian min juga masuk an, serti dengan daripada, dari. Tapi dia kata tapi away from. Kemudian min dia maksud mundu, since atau for. Kemudian yang tadi yang sikit lagi yang ujung tu, min yang masuk via atau through, atau min then. Kemudian yang akhir sekali min daripada janib. Jadi jarang kita gunalah
Tapi sampai sini. So itu maksud min. Ini saya dah share tadi buku ni pada admin, nanti insya-Allah dia akan share balik kepada anda semua. Ni sebenarnya kamus kamus Arab Inggeris. Saya ada fizikal lah, yang tuan-tuan tak ada boleh pakai dulu dan tengok buku ni untuk dapatkan sebahagian daripada dia punya panggil penggunaan. Macam ila pula. Ila tadi kita mungkin dah ambil tapi tak tengok lagi. Ila. Ila halaukan. Ila. Sekejap. Di kamus yang saya share tu dia sebenarnya mudah sikit penggunaan dia sebenarnya. Dia terus ikut kepada letter ABC lah. Bukan letter alif bata. Mana first letter, second letter, cari ikut dia punya dia punya bunyi terus. Tak perlu tak perlu tengok yang lain. Okey. Sini kot. Oh, tengok ada depan. Tengok pertama. Dia pakai Dia pakai awal. Dia pakai awal, tak pakai akhir. Dia pakai ila atau hamzah kot. Pasal kat sini tak ada. Sekejap. Mim dah. Kita ada tengok atas. Qaf, hamzah. Ila. Okey. Alif lam hamzah ni. Okey, ala ila. Okey, ni. Ila. Tengok. Banyak maksud tu. Okey. Ni kita tengok sikit ila. Tadi yang kita ambil ila kan. Okey. Ila harfu jar. Dia to. Ni tengok sini Tengok sini. To towards okey. Dia to ke towards ke arah, until, till, up to, as far as. Jadi maksudnya lah ila an ini gandingan lah, tapi kalau ikut maksud dia yang disusun kat sini. Okey, ni apa dia kata in addition to, ni cara ayat lah, dalam bentuk ayat. Dia kalau tengok tu dah kalau ilan dia 155 daripada buku yang di share tu. Tapi yang lain tu semua dia kepada bentuk cantuman within frasa, cara nak faham maksud ayat lah. Tapi kalau tidak, ila tu sendiri adalah dia punya maksud dia adalah to, toward, until, till, up to, as far as. Kalau macam bawah ni ila an, until, ilal abad, dia akan selama-lamanya. Ilal abad, sampai berabad-abad. Tapi maksudnya selama-lamanya. Ila akhirih, sehingga akhirnya. Ilal amam, ke hadapan. Kan? Ke depan. Ila janib bidzalika, di samping. Ila janib, ke samping kan, di samping. Ila ghadin, ilal ghad, until besok. Okey. Ila ghairi dzalika, until till and the like f, etc. Ila ghairi dzalika. Ila ma haufa. Ini soalan. Okay. Ila mata, until when. Ilaika,
kepada engkau, kata ilaika fima yali, dibentang pada anda apa yang berikut. Okay. Ilaika anni, jauh engkau dari aku. Ilaika anni. Ini banyak ada dapat dalam hadis Nabi pada. Bila Nabi tegur apa? Tegur seorang perempuan kerana menangis dekat kubur, ada lafaznya ayat yang digunakan. Bila Nabi tegur dia suruh sabar, dia kata ilaika anni, jauh engkau dari aku. Go from me, dia kata kan. Ni apa ni, ada penggunaan ilah lah. Okay. Jadi mungkin ni bahan tambahan lah untuk apa yang belajar. Boleh tengok situ. Okay. Kemudian selain itu an tadi yang kita dah start tengok dah, kena tengok sambung tengok. Okay, an. Okay, an ikut pada maksud sini. Sekejap. Cik banyak je. Okay, an. Okay, an sini, start sini. Okay. An ni from, off atau away from. Dia punya ni. Macam kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ada maksud yang serupa lah, away from lah. Tapi kat sini apa dalam penggunaan bahasa Arab kita tak gunakan kalimah-kalimah ni kecuali orang Arab gunakan. Kat sini an dengan maksud min, dia seerti dengan min. Apa maksud dia? From, off dan away from. Maksud dia kurang min juga. Cuma penggunaan macam tadi akak kita tanya soalan, macam mana dia guna, kita memang takkan guna kecuali apa yang orang Arab guna lah. Okay. Sekejap. Yang Osmani tu kejap saya tengokkan je. Saya tak ingat mana kejap. Okay. Okay, Osmani tu kena download dari situ. Saya share dah kepada admin. Nanti dia sharekan balik. Download dia punya apa Word tu, PDF tu. Kemudian install dia punya ni lah. Install dia punya font. Kalau tak install font tak keluar. Okay. Tak pernah pakai lah kalimah tu. Kamus tu. Boleh lah kalau nak pakai kamus lain, boleh lah insyaAllah. Tapi kalau andai kata saya apa, bagi saya kalau dia kata tu baik kamus Idris Marbawi je. Idris Marbawi itu yang mudah lah. Yang ni. Memang ada yang moden baru. Wallahualam, tapi yang tu juga yang paling lama dipakai. Kadang-kadang kita beli kamus ni atau kita kitab ni, kita bukannya tak semesti yang moden tu lebih baik daripada yang lama. Tak semestinya. Kadang-kadang yang lama tu lebih berkat kita belajar daripada yang baru. Wallahualam. Okay, baik. Okay. Selain itu daripada maksud min, dia ada an dengan bidafi'i. An dengan maksud dengan sebab. Macam out of, kan. Dia buat kerana sekian. Yeah? Motivated by, because of, for, by reason, due to. Tema daripada an. Maksudnya dia buat benda sekian daripada kerana sekian. Bukannya daripada preposition daripada kerana. Dari kerana. Dengan sebab dorongan. Okay. Ini ada maksud an dengan maksud haula. About. Ini saya katakan. Dia kata about. Macam takallam tu an. Saya berkata-kata mengenai. Saya berbincang mengenai. Bukan daripada. Ya. An dengan maksud haula atau dengan maksud kayak gitulah. Okay. Over, on, over, concerning, regarding, with regard to, respect to, irrespect of, respecting, with reference to, in relation. Okay. Kemudian ada an dengan maksud niyabah, on behalf. Macam an ni daripada behalf. Macam dia kata la yughni nafsun an nafsin syai'a. La yughni nafsun an nafsin. Tidak menyelamatkan, tidak mencukupkan satu jiwa bagi pihak jiwa yang lain. La yughni anhum. La yughni anhum, tidak menyelamatkan bagi pihak mereka.
Ini niyabah lah. Maksud dia for on behalf, in behalf of, in someone name as substitute. Kemudian ada an dengan maksud after, ba'da. An yang maksud ba'da. Kemudian ada an dengan maksud ila atau ala atau inda atau nahiyah. To, to, towards, at dengan on. Okay, itu maksudnya baik. Saya rasa tak boleh banyak kot kalimah ni. So kita ambil dulu contohlah sikit. Bagi okay, ila kita nampak dah. So kita try ambil an lah. Okay, min ila dah sudah an. An. Okay, contoh kalau kita boleh ambil Suratul Baqarah ayat yang ke 36. 36 Okay, tapi kita start ambil daripada ayat yang ke 34 lah. Mudah sikit. Baik. Di firman Allah Ta'ala, okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Okey. Ambil sini baik. Di ayat tu ada satu je dekat 36. Kalimah an tu dekat 36 je. Okay, yang kita ambil semua baik. Wa idh qulna, wa dan idh tatkala dan apabila, and when. Dan apabila qulna kami katakan lil malaikati kepada malaikat, kepada para malaikat. Usjudu li adama, sujudlah kamu semua li adama kepada Adam. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Fasajadu, mereka semua sujud. Illa iblis, illa kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan. Wastakbara, dan dia menyombong. Wa kana minal kafirin, dan dia jadi minal kafir, di kalangan kafir, di kalangan golongan yang kafir, dari golongan yang kafir. Asal beriman jadi golongan yang kafir. Ni min tadi apa? Among lah. One off. Min tadi kita belajar kan, ada apa? Min dengan maksud banyak. Ni min dengan maksud one off. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adam, kami katakan, wahai Adam. Hei Adam, uskun anta wa zawjukal jannata. Uskun, tinggallah. Uskun, tinggallah. Diamlah. Uskun sakana, maksud diam. Sakinah, tenang. Tapi kat sini maksudnya diam. Okay? Uskun, diamlah. Anta wa zawjuka. Anta, engkau. Wa zawjuka, dan pasangan engkau. And your spouse. Mana? Tinggal mana? Al-jannata. Al-jannata akan syurga. Wa kula, dan makanlah kamu berdua. Kula.
Kamu makanlah kamu berdua. Minha ni darinya. From it. From the heaven. From the paradise. From. Darinya. Ragadan. Sepuas-puas. Sepuas-puas. Hai suci tuma. Di mana saja. Dari mana saja. Syik tuma kalian berdua. Mahukan. Sya'a. Masya Allah kan. Ini kalimah sama. Syik tuma. Wala taqraba. Dan janganlah taqraba kalian dua dekati. Daripada qarib. Qaruba dekat. Taqraba kalian dekati. Jangan kamu dua berdekati. Hadhihi syajarata. Pokok ini. Satu je pokok. Semua lain boleh makan. Satu pokok tak boleh. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian berdua menjadi. Kun fayakun kan. Kun. Fatakuna maka kamu semua menjadi. Kamu berdua menjadi. Minadh dhalimin. Dari kalangan orang-orang yang zalim. Min tu kan daripada ni tadi. Among. From on off. Among. Fa'azallahum asyaitanu anha. Lalu telah menggelincirkan. Fa'azallah. Lalu telah menggelincirkan. Huma. Mereka berdua. Siapa? Syaitan. Syaitan. Anha. Daripadanya. Daripada syurga tersebut. From it. From. Fa'akhrajahuma. Lalu dia keluarkan mereka berdua. Mimma kana fi. Mimma daripada apa yang. Kana. Dahulunya. Mereka berdua. Fihi dalamnya. Mana the state, the condition yang mereka berada padanya, syaitan keluarkan daripada keadaan itu kepada keadaan lain. Wa fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu dia keluarkan mereka berdua dari apa yang mereka berdua asalnya fihi dalamnya. Dan dua kenikmatan dalam keseronokan, tapi syaitan keluarkan mereka berdua daripada keadaan itu. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, turunlah kamu semua. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu, sebahagian kalian, li ba'din untuk sebahagian yang lain adalah musuh. Itu manusia dan jin. Walakum, dan untuk kalian, fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, tempat diam, tempat menetap. Istaqarra, diam, tetap. Wa mata'un, dan tempat bersenang-lenang, dan tempat apa dan senang-lenang. Ila hinin, ila sehingga hinin. Ini ila ni until. Jadi kan kita sebut ila kan, ada tu kan. Sini until. Ila hin, until satu detik nanti. Unknown, bila Allah dah tahu detik berkenaan yang berhentinya kamu akan dapati dunia ni lagi. Sama ada kiamat kita atau kiamat dunia. Fatalaqqa, maka telah menerima. Adamu min rabbih, Adam daripada Tuhannya. Adam menerima dari Tuhannya. Untuk min dari Rabbihi dari Tuhannya. Kalimatin, beberapa kalimah. Fataba alaihi, maka dia Allah Ta'ala kurnia taubat ke atasnya. Innahu, dia, huwa, dialah at-tawwabur rahim, yang amat-amat mengulikan taubat, amat-amat penyayang. Jadi apa yang tu tadi maurid tadi kita dah share. So jadi saya harap tengok pada tiga perkataan asal min, ila, an. Tengok balik dia punya meaning dan cuba tengok dalam Quran Karim untuk maksud-maksud tersebut. Itu kita punya latihan untuk kerja rumah, fahamkan maksud min, ila, an. Min, ila, an. Buka muka surat tadi kalau boleh, macam saya katalah, kalau kita guna mula sekali buka mim. Kemudian kalau nun tu kan, cari nun lah. Sampai follow. Kalau min, hamzah, min, ba, min tu, sampailah min, nun. Cuma tadi macam ila tadi dia kat depan, dia bukan belakang. Ila tadi dia bukan ila dekat ya. Dia maksudnya hamzah, lam, alif. Hamzah, lam, alif. Jumpa kat situ nanti. Okay, baik. Okey. Sekarang ni kita masuk pada doa kita.
Baik, antara doa Al-Quran Karim itu kena ambil kan. Dia check balik apa yang doa itu kan. Yang kata apa yang ni. Yang itulah sekali kita ambil yang saya kata check balik dalam tu. Dia kata maudhu' tu sebab ini Syekh Albani rahimahullah dia kata maudhu' sebab tambahan ataupun dalam hadis yang datang tu tak kira orang tu cakap betul atau tidak. Sadiqan au kadhiba. Word mana dia kalau cakap bohong pun tetap dapat kebaikan daripada benda daripada kalimah daripada dia punya tu kan. Itu yang problem dia. Problem dia adalah dia kata sadiqan au kadhiba jap. Saya try nak tunjukkan. Hadis semua. Hadis semua. Okey. Okey, dia punca dia kan. Yang saya tunjukkan. Kenapa yang doa hari tu saya kata meaning dia jelas kan. Dia bukan tawakal kepada Allah Taala. Tapi kita kata bila nak baca kan kita kata bahawa sebenarnya doa berkenaan kan disebutkan bila kita rasa tertekan, okey, bukannya dalam keadaan bukan dalam keadaan keadaan yang panggil biasalah, bukan amal biasalah, bukan jadi zikir pagi petang, cuma bila kita check balik dia punya tajuk tu yang para ulama sokong ataupun setuju dengan meaning dia pasal the whole meaning awal tu. Tapi bila kata jadi zikir harian, manakala orang tersebut lafazkan tak kira betul atau tidak aja. Hasbunallah. Ni lafaz ni. Ini Abu Daud, Sunan Abu Daud lah lafaz dia. Sekejap. Lafaz dia tu agak masalah sikit sebab ni. Okay. Dia pasal lafaz lafaz ni. Perhatikan sikit. Okay. Nampak macam mana gambar saya sekarang ni? Dia tak ada bayang. Okay, saya tunjuk ni, nampak tak dia punya ni? Okay. Dia punya hadis kan. Dia pasal hujung tu. Dekat kalimah hujung tu kan. Saya ketepikan sikit muka saya. Okay. Kan lafaz ni. Lafaz hujung ni. Kan dia kata dapat Abu Darda. Kan dia. Nampak Nampak tak nampak? Nampak. Nampak okay. So, jadi daripada Abu Darda kan radhiyallahu anhu, dia Abu Darda radhiyallahu anhu, okey. Dia masalah lafaz benar tak kira dia benar ataupun tipu tu. Dia kata sini, dia kata Abu Darda qala, beliau berkata Abu Darda, man qala idza asbaha, man siapa yang berkata ketika bangun pagi, awal pagi, wa idza amsa, dan bila masuk waktu petang, hasbiyallahu la ilaha illahu, madai untuk aku Allah, tiada ilah kecuali dia, alaihi tawakkal tu, ke atas dia aku bertawakal, wa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Tuhan pemilik arasy yang agung, sab'a marrat, 7 kali. Kalau dia siapa yang mengatakan ini 7 kali, dia kata kafahullahu ma hammahu, Allah Taala akan cukupkan baginya, elokkan baginya cukupkan baginya apa kerunsingannya, mana apa dia runsing akan dicukupkan. Okey,
Dalam ujung tu dia kata apa? Sadiqan au kadhiba. Tak kira sadiqan kana biha au kadhiba. Tak kira dia benar kata-kata dia tadi ataupun tipu. Means that the word yang dilafazkan hasbi Allah tu benar daripada hati ke ataupun tipu ke, tak penting, sama. Sebab tu kenapa yang timbul setengah ulama kata hadis ni maudhu'. Sebab mana ada kita dalam bertutur berkenaan dengan zikrullah diterima kecuali dalam keadaan bentuk yang apa, benar saja, macam la ilaha illallah kan. Yang Nabi kata bahawa apa, barang siapa berkata la ilaha illallah benar daripada hati dia kan, benar daripada hati dia, nescaya dia akan masuk syurga. Dia mesti benar daripada hati. Dia bukan hanya the word tadi. The word mungkin macam la ilaha illallah tadi boleh mempertahankan orang itu daripada zahir. Secara zahir bila dia cakap la ilaha illallah, dia seorang muslim, haram darah dia untuk kita kita ganggu dan sebagainya lah. Okay. Bila kata la ilaha illallah kan dia ni apa, muslim kan, apa, muslim ala muslim haram, muslim kata muslim ini adalah haram, damhu wa maluhu wa irduhu, darah dia, harta dia, maruah dia, tak boleh kita cuit. Tapi bukan bermaksud dia telah mendapat kedudukan si Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang munafik pun bersyahadah tapi tak dapat apa. Sebab tu macam kenapa lafaz apa yang jadi dikatakan oleh para ulama maudhu' tu, sebab kalimah tu. Tapi meaning doa tu sebenarnya macam kita sebut itu, meaning tu sedap lah. Meaning tu seronok. Meaning tu bagus. Meaning dia adalah bagus. Tapi dalam masa yang sama dia punya panggil apa? Dalil yang dipakai untuk kata galakkan baca 7 kali tu, dalil tu dipercanggahkanlah. Yang kata mauquf apa sahih dan kata mauquf lah kalau betul pun pada Abu Darda, bukan pada Nabi. Kalau yang kata sahih pun maksud tersebut bagus, maksud dia benar sampai Abu Darda kalau betul pun. Tapi dalam masa sama lafaz hujung tu yang kata benar atau tidak tu, dikata benar ke tipu ke, kalimah hasbi Allah tu tetap dapat perlindungan atau tetap dapat pencukupan Allah Ta'ala, itu masalah lah. Kita tak jadi macam tu, pasal mesti dalam azkar atau doa mesti diiringi dengan hati. Hati kita kena bersama dengan lafaz. Bukan hanya lafaz mulut saja tanpa ada hati kita berpaut. Sebab tu kita belajar doa-doa ni. Dan memang macam hari tu kita terangkan, memang sepatutnya doa apa kan, bila Allah Taala katakan fa in tawallau, kalau mereka berpaling tak nak dengar cakap engkau hai Muhammad, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka katakanlah hai Muhammad, memadai untukku Allah. Dan tiada ilah kecuali dia, kepada dia aku bertawakal dan dialah Tuhan takbir arasy yang agung. Dia kata kalau macam kata-kata ni dikatakan oleh orang ketika mana apa anak tengah cakap dan sebagainya, boleh jugalah kan, kita suruh buat baik tapi dia tak nak dengar. Okey, kita boleh gunakan. Baik. Okey, yang ketujuh. Doa ketujuh, mohon tidak jadikan sasaran fitnah bagi orang yang zalim. Okey. Dalam Al-Quran Karim surah Yunus ayat yang ke 85 86. 85-86 alallahi tawakkalna, kepada Allah ke atas Allah, tawakkalna kita bertawakal, kami bertawakal, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, jangan kau jadikan kami fitnatan, ujian lil zalimin, untuk kaum yang zalim. Wa najjina, dan selamatkanlah kami, birahmatika dengan rahmatmu, minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Kepada Allah kami bertawakal, wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan kami fitnah untuk kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Sebenarnya sekejap, Yunus 65 ayat, tengok boleh kita buka Yunus. Dia bunyi dia agak pelik sikit doa ni. Sebab wakaf kat mana sebenarnya?
di mana wakaf tu disebut sebenarnya memainkan peranan. Doa tu dibaca dari mana ke mana. Sebab itu asal doa-doa Al-Quran ni macam kita sebutkan, kadang-kala dia bukannya, kita bukan baca Quran, kita bukan baca Quran, bahkan kita sebenarnya bukan baca Quran, kita hanyalah sebutkan ataupun cuba tiru, kita cuba tiru doa yang dibacakan atau disebutkan Allah Taala, dipakai oleh mungkin para nabi, mungkin orang soleh, okey, orang beriman yang Quran Karim macam tu. Okey, baik, saya tengok surah Yunus. Biasalah kena buka ayat nak faham. Sebab tu macam bila kita baca doa yang lalu, walaupun jumpa kan, tapi hadis yang datang tu dipercanggahkan dan macam itulah, kalau sahih pun mauquf, tapi lah balik pada asal kena buang, tak kira benar atau tidak. Tapi kalau buang benar atau tidak tu, masalah pagi petang tu nak kait ke tidak kan, waktu baca kan, waktu baca pagi atau petang kan. Okay, 85 6. Okay. Okay, ni sebenarnya ayat ni datang kan, ketika mana lepas daripada perlawanan Musa dengan ahli sihir. Perlawanan Musa dengan ahli sihir. Yang bila Allah nyatakan, kita di ayat 85 kan. Kita ambil daripada ayat 83. Okey, Allah firman. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Kisah ni sebenarnya datang lepas daripada kisah perlawanan Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Kalau siapa nak baca daripada ayat awal lah. Baca daripada ayat awal dia, boleh jumpa dekat situ. Jadi mula daripada apa? Mula daripada ayat ke-75. Sampai pada sampailah pada ayat sambungan dia. Dia dah selitkan kisah ahli sihir Firaun, lepas Musa tunjuk pada Firaun dia punya mukjizat. Kemudian kemudian dari itu berimanlah ahli sihir Allah ceritakan dekat sini. Okey, kat sini Allah tak ceritakan berkenaan dengan kat sini Allah tak ceritakan berkenaan dengan tajuk ahli sihir beriman. Dalam ayat surah lain, surah kalau surah Taha, surah Al-Hijr kan, surah Taha, ada orang ceritakan berkenaan ahli sihir itu masuk Islam, beriman. Tapi kat sini lepas Musa AS lawan dengan Fir'aun, walaupun ahli sihir Fir'aun dah akui Musa benar, tapi kat sini Allah ceritakan fama amana, maka tidaklah amana beriman li Musa kepada Musa illa dzurriyyatum min qaumihi, illa kecuali, maka tak beriman lepas apa Musa tunjukkan,
dari sihir sujud kepada jatuh mengakui Musa adalah utusan Allah Ta'ala, tapi bukan ayat ini, ayat lain. Maka tidak beriman kepada Musa kecuali zuriat, keturunan min qaumihi, daripada kaum dia saja. Okay. Dalam ala khaufin, pada keadaan takut, dalam keadaan takut, min Fir'aun, terhadap Fir'aun, dari Fir'aun, wa malaihim, dan juga pembesar-pembesar mereka. Fir'aun dan pembesar mereka, Fir'aun wa malaihim, dan pembesar mereka, an yaftinahum, akan menduga mereka. Okay, fitnah yang dalam ayat ni dan juga ayat lain, kalimah fitnah ni maksud duga, uji, duga. Bukan maksud tu, bahkan boleh maksud bunuh. Bunuh pun boleh maksud. Fitnah dekat sini bukan maksud fitnah bahasa Melayu. Dia boleh maksud kepada fitnah tadi, menduga menguji. Dalam keadaan takut terhadap Fir'aun dan juga pembesar-pembesar mereka akan menguji mereka, mana menduga mereka, atau menyeksa mereka pun juga. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun la'alim fil ardi, benar-benar tinggi, berada kedudukan tinggi, fil ardi, di muka bumi. La'alim fil ardi, meninggi diri di muka bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya dia la minal musrifin, benar-benar dikatakan orang-orang yang melampau. Okay. Kemudian Musa AS kata pada kaum dia yang beriman, dia kata waqala Musa, dan berkatalah Musa, ya qaumi, wahai kaumku, hei kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian semua amantum beriman, telah beriman kalian, billah, dengan Allah, kalau kamu semua telah beriman dengan Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kepadanya lah kalian patut bertawakal. Padanya bertawakallah kalian, kepadanya bertawakallah kalian, in kuntum, jika adalah kalian muslimin, orang-orang yang Islam. Kalau kamu semua Islam, maka tawakallah hanya kepada dia. Kat sini jawapan kaum dia. Faqalu, maka mereka pun berkata, alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Kemudian diorang sambung doa tersebut dengan Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin, yang kau jadikan kami fitnah untuk kaum yang zalim. Maksud dia adalah ujian untuk kaum yang zalim. Bukan tadi kita dalam buku tu siapa? Sasaran fitnah, bukan sasaran fitnah ni. Maksud betul dia adalah fitnah untuk kaum. Maksud dia sini, macam sekarang ni kita umat Islam jadi fitnah untuk orang yang orang kafir. Sedia ada ayat lain yang gunakan maksud yang sama. Fitnatan lilladzina kafaru. Okay, dia kata fitnatan fitnatan lilladzi kat sini apa lizalimin kan. Ada ayat lain. Okey. Macam surah Mumtahanah ayat 5. Ada surah Mumtahanah ayat ke-5 Okey. Surah Mumtahanah ke-5 dia fitnatan lilladzina kafaru. Kat sini fitnatan lil qaumil zalimin. Mungkin nanti ayat tu akan ada pada tempat lain. Okay, jadi cuma kat sini maksud fitnah ni adalah kita jadi ujian untuk mereka. Maksudnya dengan Allah Ta'ala jadikan kita gagal ataupun kita kalah atau kita mundur,
keadaan kita ni menjadi fitnah untuk orang kafir. Menjadi ujian, menjadikan mereka terus kufur. Kita gagal, diorang terus kufur. So kita dalam doa ni kita minta jangan kita ni jadi fitnatan lil qaumil zalimin, jadikan kami ni fitnah untuk teruskan jadi kafir orang kafir tadi. Mana boleh mereka seksa kita kat kami dan mereka terus kufur. Itu maksud yang dikendaki la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin, ini kami jadi jadikan kami ni sasaran atau dugaan bagi orang-orang kafir, atau tempat mereka meletakkan panggil siksaan sampai ke mereka takkan beriman langsung sebab kerana melihat kami ini dalam keadaan yang hina ataupun rendah, jadi mereka terus tidak beriman. Wa najjina, dan selamatkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, minal qaumil kafirin, daripada kaum yang kafir. Ni mungkin doa ni kalau ikut pada pelafazan, mungkin kita ketika mana kita lihat keadaan umat Islam ni dalam keadaan diuji dengan dugaan dan cubaan, yang mana dugaan tadi boleh menyebabkan orang kafir makin kufur. Lihat umat Islam gagal, kalah, lalu kita akan terus dilihat tidak benar. So bagi orang-orang yang kafir ni, mereka melihat kadang-kadang alasan mereka lah untuk ikut suatu benda, dia kata kalau benar kenapa tak menang, kalau benar kenapa tak tahu Tuhan tak tolong, kenapa Tuhan tak tolong, dia kata. Itu ayat yang kadang-kadang keluar daripada pendirian ataupun pendapat orang kafir terhadap umat Islam itu sendiri. Jadi dengan sebab itu kita kata macam doa ni dia dibacakan lebih tepat kepada keadaan sedemikianlah, keadaan di mana kita rasakan dugaan Allah Ta'ala beri pada umat Islam ni menjadikan kita ni sebab untuk orang kafir terus kufur. Orang kafir terus kufur ataupun kita disiksa, diuji atau diduga dengan penyiksaan orang kafir kepada kita, lalu kita jadi sebab untuk diorang terus kufur. Kemudian sebab tu datang doa lepas tu, wa najjina, dan selamatkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, minal qaumil kafirin, kaum kafir. Sebenarnya kalau ikutkan doa mumtahanah tu lebih direct tau kat sini, pasal kat sini ini memang doa yang kita kena ikut lah. Memang kita kena ikut doa yang Ibrahim alaihissalam sebutkan atau baca atau lafazkan dia dan siapa yang beriman bersama dengan dia, sebutkan dalam ayat kelima. Dan bila mana Allah ceritakan suruh kita berlepas diri daripada orang kafir, okey, dan isytiharkan kita tak ada kaitan dengan mereka. Lepas tu Allah Taala sebutkan berkenaan dengan kata-kata Ibrahim untuk minta ampun oleh bapa dia, tapi itu yang kita ikut kan. Dan doa yang patut kita amalkan, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Tuhan kami, kepada Engkau kami bertawakal, kepada Engkau kami kembali, bertaubat, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, yang Kau jadikan kami fitnah untuk orang kafir. Dan fitnah untuk orang kafir itu maksudnya adalah menjadi sebab untuk dia terus kufur. Waghfir lana rabbana, ampunkan untuk kami wahai Tuhan kami, innaka antal azizul hakim, Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sekarang dia kata yang 4 dan 5 surah Mumtahanah ni lebih jelas lah. Kalau macam dalam yang kita punya tu, doa tu dia macam panggil dia kalimah yang dilafazkan oleh pengikut Musa alaihissalam atau orang beriman di kalangan mereka. Apabila Musa perintahkan mereka, tawakkalu Allah, tawakkalu ala Allah, tawakkalu, Allah Ta'ala kamu kena bertawakal. Okey, dan kalimah yang kita ambil kat situ adalah tawakkalna. Okey, bila bertawakal, la taj'alna, menjadikan kami fitnatan, ujian, sebenarnya dugaan, lil qaumil zalimin, kaum yang zalim. Najjina, selamatkanlah kami, birahmatika, dengan rahmatmu, al kafirin, orang kafir. Baik. Okey, jadi kita habis itu. Minta maaf kalau anda kata kita kena ni, wallahu alam. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ingat yang Maurid tadi tolong buka. Ambil min ila an. Min ila dan an Ustaz, doa ni nak pakai untuk bila Ustaz? Itu saya kata tadi ketika keadaan umat Islam ni hina, ditindas. Itu waktu dia. Bukan baca pagi petang. Okey. Sebab dia berpadanan dengan kisah. Kisah doa ni dibaca atau disebutkan oleh pengikut Musa ketika mereka ketakutan terhadap Firaun dan juga menyeksa mereka. Itu waktu yang patut dibaca. Baik. Wallahu a'lam.